So yang kedua ni kita nak bercerita sikit tentang surveillance AG. Okay. Ataupun AG surveillance yang sebenarnya memang dah berada dalam sistem surveillance di negara kita. Dan so AGE ni apa? Acute gastroenteritis. Dia merupakan, dia ada beberapa definisi lah, tetapi yang selalu kita jumpa adalah radang kepada kita punya saluran gastro lah, saluran pencernaan yang mainly characterized ataupun yang diterjemahkan selalunya yang berlaku adalah majoritinya akan report sebagai diarrhea. Sikit saja komponen vomiting. Okey. Begitu juga dengan definisi daripada American Academy of Pediatrics. Kenapa pediatrics? Data quantity. Diarrheal diseases of repeat onset. Again disebut diarrhea. Okay? With or without accompanying symptoms yang lain lah, seperti nausea, vomiting, demam ataupun flu. Jadi kebanyakan kes yang kita klasifikasikan sebagai AGE adalah sepatutnya mereka yang datang dengan simptom mainly diarrhea. AGE ini sebenarnya adalah dia bukan diagnosis, dia adalah masalah. Dia bukan diagnosis akhir. Tetapi ini kita cerita di KK lah. Di mana-mana tak kisahlah KK ke GP ke, last kali dia tulis di situ sebab sistem sebab MC ke apa benda ke. Orang datang dengan apa benda ke itu lirik apa mentah-mentah semua result the final diagnosis, not the final diagnosis. Okay? Final diagnosis itu macam typhoid, macam apa lagi? Dyspepsia. Okay. So betul. So banyak AGE yang kita letak sebagai kehadiran ke fasiliti kesihatan, tapi dari kita report sebab dia sebenarnya berada dalam satu sistem surveillance yang mesti kita report. Kita tak adalah dalam mandatory notification. Jadi itu yang bawa atas tetapi dia secara arahan tetapi. Okey. Diarrhea. Okey. Kita lihat pula diarrhea. Kita belajar sikit tentang diarrhea. Kenal apa itu diarrhea? Sebab AGE ataupun sakit perut ni adalah satu sebab yang paling mudah untuk orang lain. Betul? Saya tahu doktor takkan cek ni. Dia cakap je, saya cek dia. Kan, doktor nak cek apa? So cek ya, kalau dia kata cek mulut, boleh buka mulut. Okay? Kalau habis, kalau cek berit, nak suruh buka pun kan. So, diarrhea definisi bukan putus hati dia kata diarrhea tau. Kalau sekali dia kata diarrhea, dia kata pH of 3 or more. Loose or liquid. Okay, kalau dia buang air besar, dia punya konsistensi itu sama saja, maksudnya normal kan, normal bukan jadi, tapi banyak kali. Itu diarrhea ke? Kan, mungkin penghadaman dia sangat bagus. Kan, 2 per day or more frequent passage than is normal for this individual. Okay, so kena lihat ada dua komponen di sini. Komponen masa dan juga komponen apa? Consistency of the stool. Adakah dia watery ataupun loose ataupun dia biasa? Biasa ni tuan-tuan tahu lah kan saya describe tu kan tak lalu makan dengan blood. Okay, so yang penting 3 or more ataupun lebih daripada kebiasaan biasa. Okay, kalau dia kata dia cek berit tapi sekali je, itu bukan diarrhea. Itu mungkin tadi pagi dia makan pedas tu kan, buang, lepas tu next dia pergi toilet dah okey.
3 or more ataupun lebih daripada 3 biasa. Lose all. Okay. Ataupun kalau ikut daripada WHO juga frequent passing of forms tu is not diarrhea, nor is the passing of loose phase 2 by breastfeed babies. So siapa-siapa yang ada baby, kalau anak dia menyusui badan, memang nampak macam loose stool betul. Sebab dia tak makan, dia kan loose stool badan. Okay. Again tentang diet. Kalau kita kena faham sikit lah, walaupun kita bukan didikan clinical, tapi kita kena tahu sikit. Okay, so clinical types of diarrheal diseases. Kita ada acute watery, kita ada acute bloody, kita ada persistent diarrhea, kita ada diarrhea with severe malnutrition. Okay. Kalau acute watery diarrhea, dia memang air. Lunch for several hours or days, the main concern is dehydration. Okay, so maksudnya antara beberapa jenis tu adalah water. Apa termnya kalau water ini termnya apa? So, kalau the next is acute bloody, dia boleh juga beritahu kata doktor semalam saya pergi toilet, saya tadi dan ada darah. Perlu disentri. Tapi disentri ini jadi lebih spesifik pada beberapa pathogens, beberapa penyakit. So should be considered when the blood and mucus are present in this. Okay, the main dangers are damage to the intestinal mucosa, sepsis ataupun malnutrition. So apabila dia melaporkan ada komponen darah dalam najis ataupun kalau budak-budak dekat pampers, kan? Kadang-kadang bagian pengamal perubatan ni kena tanya juga kalau baby itu dekat pampers dia macam mana. I mean not merely the najis saja, tapi tengok kita pampers tu luar dan okay, so darah. Persistent diarrhea defined as diarrhea that lasts more than 14 days. 2 minggu. 2 minggu, setiap hari 4 kali pergi toilet, setiap hari itulah watery ataupun jerit-jerit. Persistent diarrhea. Okay. Dan diarrhea with severe malnutrition ini memang dalam tempoh yang singkat nampak sangat dia kurus, atau tak cukup makan. Okay, kita tanya dia adakah dia berpuasa tak, tapi memang dia ada masalah pembuangan. Okay, so these are beberapa jenis diarrhea. Dan dari segi clinical aspect of AGE, kita tengok sikit lah dia punya etiologi atau penyebab dia punya differential diagnosis dia, dan juga dia punya investigation. So kalau kita lihat apa penyebab diarrhea ataupun acute gastroenteritis, 7 atau majority acute gastrointestinal AGE yang diarrhea itu adalah disebabkan oleh jangkitan. 70% adalah viruses, 20% bacteria, and the rest are protozoa. Okay. Kemudian kita ada toxin or chemical, dan kita ada non-infection. Food poisoning jadi AGE atau betul? AGE adalah subset kepada food poisoning. Food poisoning wajib notify kan? AGE tak masuk dalam, tapi kita panggil system manifestation, symptom manifestation. Dia boleh manifest food poisoning sebagai AGE. Sebab tu kadang-kadang orang datang ke klinik, dia sebenarnya food poisoning tapi nak mudah kita tak boleh. Sebab kemungkinan, sebab satu kita tak faham. Tetapi food poisoning ni kalau bergantung kepada dia punya pathogen atau kuman, dia punya komponen vomiting tu lebih banyak. Okay. Dan dalam history taking, dia mesti ada komponen food. Dalam AGE tak semestinya. Tanya makan apa? Makan biasa je, tak ada makan luar, tak ada apa benda pun, tapi jerit-jerit. Terutama sebab tu, dalam kanak-kanak sering buat. Okay. Dan daripada jangkitan kuman tu 70% adalah virus. Okay.
Toxin chemical ni mungkin dia makan, dia teringest toksin bahan kimia dan sebagainya, bukan makanan, yang bukan makanan lah. Dan yang non-infectious ni apa contohnya? Yang cancer, betul? Dia bukan food poisoning, tapi dia related dengan makanan tu. Apa benda? Orang yang tak boleh minum susu. Yes. Betul. Okay. So viral AGE. The main cause ataupun penyebab utama selalunya budak-budak lah. Sebab tu kebanyakannya yang bercerita tentang AGE, research yang dipublish dalam kita punya guideline utama tentang AGE pun dia punya leader atau leading agency yang membuat SOP pun adalah pediatric. Okay? The main ni adalah rotavirus. Okay? Rotavirus memang jenis virus yang spesifik. Tetapi di developing countries, di negara-negara yang membangun, develop adalah negara maju yang mana-mana. Kita ni developing ke develop ke underdevelop? Malaysia? Developing, bukan maju. Tapi kita dah 2022, kita dah ada wawasan 2022. Okay. So kita develop. So kita tengok kalau di developed countries, majority hijau dan biru adalah rotavirus. Biru. Yang hijau tu animal. Tapi kalau kita tengok yang non-virus, rotavirus lah, berbeza sedikit dengan developing countries. Rotavirus masih lagi komponen utama, tetapi the other viruses yang juga dominant adalah yang toxigenic E. coli. Sebab apa? Apa masalah utama developing countries? Hygiene, water supply, kan? Dan apabila ia berkait dengan hygiene, apabila ia berkait dengan water supply, comes E. coli. E. coli ini mana tempat duduk dia? Kumbahan, najis. Macam mana najis boleh menyebabkan acute gastroenteritis? Akhirnya E. coli itu masuk ke mana? Mulut kita. Keluar masuk lagi. Kan? So itu masalah developing countries. Kita Malaysia, kita developing countries. We have this problem. You don't know. Bagi saya lah, saya tak tahu. Okay? E. coli. Rotavirus memang banyak lah kan. Budak-budak masuk hospital dan diambil vaksin rotavirus. Okay? So, sikit lah. Kalau kita bahagikan kepada jenis dan juga watery ataupun body, kemudian kita lihat pula kepada komponen umum. Kalau untuk watery diarrhea yang tak ada darah lah, air dia keluar, untuk bawah 2 tahun selalunya rotavirus, extrovirus, ini all viruses lah. Okay? Ada juga komponen E. coli. Tapi kalau untuk 2 hingga 5 tahun, kebanyakannya adalah enterotoxigenic E. coli, dia juga rotavirus yang bersyarah. Okay? Dan juga Vibrio cholerae. Kalau yang ada darah selalunya Shigella ataupun yang Aztec. Okay, ni tak boleh hafal, relax. Okay. Dan untuk 2 hingga 5 tahun, sama jugalah dikurangkan ada komponen Salmonella di situ. So, dalam siasatan, dalam pengurusan kawalan dan pencegahan, mungkin penyiasat perlu tanyalah dari itu satu umur orang tu kan, umur budak tu. Dan kemudian sama ada dia berdarah ataupun tidak, watery ataupun bloody.
So that dari situ kita boleh kecilkan kita punya kemungkinan penyebab ataupun etiologi. Dan di Malaysia, di Malaysia majoriti adalah melibatkan kanak-kanak satu, dan di kalangan kanak-kanak majoritinya adalah disebabkan oleh rotavirus, norovirus dan juga adenovirus. Okey. Tak banyak sangat yang melibatkan bakteria. Dan ini kalau mengikut kajian-kajian lah, apa yang kita kata tadi lah, sebab tu dikatakan tadi rota, noro dengan adeno ni adalah majoriti penyebab AGE di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Okay. Ini kalau nak bercerita tentang differential diagnosis lah. Okay. Dia datang dengan simptom AGE, memang AGE lah daripada history, daripada sejarah yang kita ambil tu, AGE. So apa kemungkinan diagnosis? These are the list yang boleh kita fikirkan, yang mungkin pengamal perubatan boleh fikirkan lah. Okay. Kita tengok ni tak tahu apa penting sangat. Untuk kita di kesihatan awam tak berapa sangat. Dan dari segi penyiasatan ataupun investigation, ini beberapa sampel yang mungkin berguna lah dalam untuk kita tengok apa benda ni penyebab. Kita ada sampel stool sampel, urine sampel dan juga sometimes blood also useful. Okay, so itu dari segi clinical aspect. Now comes the epidemiological aspect of AGE. Kita punya part lah, okay, kita punya part di peringkat kesihatan awam. So selalunya apabila kita bercerita tentang surveillance AGE yang melibatkan kesihatan awam, kita mesti nak tahu incidence ni berapa. Incidence AGE di Malaysia ataupun incidence AGE di Petaling berapa. Incidence tu apa? Kadar kejadian berbanding population. Okay? Dia bukan semata-mata jumlah kes saja. Kita kena ada komponen jumlah populasi supaya mudah kita nak bandingkan dengan daerah-daerah. So kita nak tahu insiden dia berapa, kan? Kemudian apakah langkah-langkah kawalan pencegahan dan juga dari segi data collection. So kalau secara global, walaupun nampak simple ciri-ciri, dia taklah, jarang kita ada pandemik ciri-ciri. Ataupun mungkin tak pernah, dulu ada kolera. Tapi di zaman-zaman moden ni dah tak ada dah pandemik ciri-ciri. Okay? Pandemik selalunya melibatkan penyakit yang respiratory lah sebab dia mudah berjaya. So secara global ni 1.8 million deaths per year, 1.8 juta kematian masih lagi berlaku di dunia ini disebabkan oleh AGE dan 90% adalah melibatkan kanak-kanak. Sebab tu, macam itu tadi, protokol pengurusan AGE banyak dibangunkan oleh pediatrics berbanding dengan dan kalau di Malaysia, kalau kita lihat ada satu kajian yang dijalankan oleh Dr. Bukri ni dulu di PKN ada sekarang ada di Islam. Insidensnya adalah 5% di Malaysia, 5% okay? Ataupun 1 juta episod dalam tempoh 4 minggu. So, dia taklah tinggi, tetapi masih lagi berlaku. Kalau kematian tak adalah, okay? Kematian tidak ditahu. Tetapi kalau dia projection, kalau dia anggarkan untuk setahun lebih kurang 17 juta kes AGE setahun, dia masih lagi satu significant burden kepada sistem kesihatan awam. Okay? Dia tak tinggi, tetapi kalau kita lihat daripada jumlah kes, dia 1 juta, almost 13 million. So, dia satu benda yang significant. Okay. Penyebab dia. Yang pertama, hygiene. Hygiene kan, tadi kita dah cakap kan, kebanyakannya
virus-virus ini dia berada dalam sistem pertumbuhan dan akhirnya dia masuk ke dalam sistem pencernaan, keluar masuk. Lain? Hygiene again. Okay? Hygiene again. Baru others. Sebab itu dalam investigation ataupun dari segi penyiasatan, kita mesti elicit the element of hygienic practice dalam penyiasatan ataupun dalam pengurusan kes-kes ini. Mesti ada elemen of breach in hygienic practice. Tanyalah dari segi dia punya basuh tangan macam mana, dia buang pentus dekat mana, dari sistem air, sumber air, kan? Dan sebagainya lah, sistem tandas dia macam mana, kan? So, sebab itu kalau boleh, bila kita bercerita tentang negara maju, negara membangun, bukanlah kita tak boleh ada benda-benda ni, masalah hygiene, tetapi dia sepatutnya very minimal, mungkin di belah-belah terpencil, yang you know, bukanlah kita nak mesti orang asli, tetapi sepatutnya dia tinggal ke arah sana, bukan di arah ke arah bandar urban. It's not supposed to be urban disease. Tetapi malangnya di setengah negara, di setengah tempat, termasuk di Malaysia, masalah AGD masih lebih banyak. Okay? Di kawasan-kawasan bandar suburban. Okay, so tadilah kalau hygiene, apabila kita bercerita tentang hygiene related or others ni, selalunya yang berlaku adalah poor sanitation, especially water ataupun air yang tercemar sama ada dengan najis manusia sendiri, najis haiwan, sampah ataupun leftover makanan. Kat mana yang kat sini yang kita boleh makan dalam keadaan kita boleh ada satu tempat makan tu yang kita makan dalam kemesak kan, makan kemudian sisa makanan at least kita dah tahu background dia kan, base asasnya apa, sejak lain kita. Itu contoh bagaimana sistem pengairan boleh tercemar dengan sisa makanan dan akhirnya anak-anak sama juga di taman tema air, kan, taman tema air, dulu ada yang kata nampak banyak pampers dekat sana pun buang, dan anak-anak yang umur bawah 5 tahun mandi tunggu pakai pampers, kan, ada tak anak-anak anda? Okay, adakah mandi kolam renang pakai pampers? Tidak pakai apa-apa, kan, nampak timbul je kan. Okay, kemudian poor personal hygiene. Memang dia sendiri yang poor personal hygiene yang menyebabkan berlakunya human transmission ataupun juga cross contamination daripada human. Apa beza apa maksud cross contamination? Ya, pencemaran silang. Okay, saya suka dengar pencemaran silang. Kalau dalam presentation sebelum ni, future food poisoning adalah pencemaran silang. Apa maksudnya? Okey. Di tempat yang sama. So maksudnya sepatutnya benda tu bersih tapi dia telah mencemarkan. Poor personal hygiene. Okey. Ini unik sebabnya pernah berlaku di masa saya bertugas ni. Dia asalnya food poisoning. Okey, di satu penjara. Asalnya food poisoning. Makan ada penjara kan ramai orang, jadi makanan tu disediakan secara bungkus atas tiga lampu. Makanlah batch pertama tak ada masalah, batch kedua makan pun tak ada masalah, batch ketiga dilambat makan pun tak ada masalah, tetapi ada image ataupun ada banduan yang diambil bungkus tu dimakan dia, dan dia tak ramai lah, ada 2 orang saja, 2 atau 3 orang yang kena food poisoning sebab makanan dah pasti. Dan mereka mula ada simptom
poisoning lah, muntah-muntah. Tetapi apabila dapat notifikasi ke pejabat kesihatan daerah, ia telah menjadi satu wabak AGE. Daripada food poisoning menjadi AGE, melibatkan beratus bantuan. Sebab apa? Sebab poor personal hygiene dikenakan 3 orang yang telah menyebabkan toilet, apabila masuk tu toilet tu memang, you imagine ada kesan najis dekat kepala paip. So asalnya adalah food poisoning, tetapi dia berubah menjadi AGE apabila dilibatkan orang-orang yang lain tak ada kaitan pun dengan makanan yang lain. So it's a dynamic thing, nampak kan? Yang lain tu adalah food related, more towards food poisoning lah eating seafood from polluted water area dan juga clinical. Realiti yang berlaku di dunia-dunia yang bukan di Malaysia lah. Kita tengok anak tersebut basuh pinggan dengan air daripada toilet, masuk dalam sungai. Akhirnya air sungai ini digunakan untuk mandi. Okay. So kita dah tahu sikit tadi definition dia, clinical aspect dia, dan picture. Objektif of AGE sebenarnya kita dah minta data daripada one. Sebab kita nak monitor to know the trend of AGE at state and district level. Kita nak tahu sebab kita ni negara membangun ke arah negara maju. By right kita tak boleh ada kes-kes AGE yang disebabkan oleh hygiene ataupun dia kena keep at minimum level. Kalau kita tak monitor, we never know. Tiba-tiba ada berlaku spikes of AGE cases. Kita tak buat surveillance AGE. Kita tak tahu. Padahal benda tersebut puncanya sebenarnya sangat boleh diatasi. Okay? To develop progressive and meaningful alert and action level. So, dalam setiap trend yang kita akan develop action level sudah kita tahu sama ada berlaku surge of cases. It also serve as early warning. Okay? Detection of hygiene related health issues tadi pula. Sebab AGE, kalau kita bercerita AGE, dia selalunya hygiene issues. Kita sangat tentang masalah food. Dan evaluation, to help evaluating current public health program in relation to hygiene related. Jadi kita tengok apa program yang sebenarnya kita jalankan berkaitan dengan ini. Contoh, kalau kita tak buat surveillance AGE, we never know about this. Lama dah, tahun 2017. 86 kes AGE, acute AGE, di pusat rekreasi air panas Pulau Legong Pali. Okey, sebab berlaku peningkatan kes pada ketika itu. Nampak? Okey, dan kebanyakannya yang dilaporkan di klinik-klinik kesihatan yang kecil-kecil ini adalah semuanya mempunyai sejarah pergerakan di pusat rekreasi itu. Dan dia boleh jadi, selalunya pusat rekreasi ini dikaitkan dengan lepto, betul tak? Kan? Leptospirosis. Tetapi kita ada masalah. Dia masalah kebersihan biasa. Okey? So siasatan di pusat rekreasi mendapati tiada kebocoran, punca penyebaran mungkin dari komitmen yang kurang kesedaran berkaitan kebersihan diri. Ini kita buang sampah rata-rata air semua pun mandi dan macam itu. Kemudian tengok tindakan selain daripada tindakan PTD, dia ada juga senaraikan tindakan yang lain. Meneruskan aktiviti mencuci kolam, pastikan pengajaran air panas berterusan dan kesihatan, letakkan papan tanda larangan, mengingatkan bilangan pengunjung, mengedarkan risalah. These are all action that can be taken. Kalau orang tanya apa action yang boleh ambil kalau kita tahu kes AGE meningkat pun apa kita boleh buat? Ya. We can do this. Kan? Example. Okay, so data collection macam biasa. Sama juga lah. Daripada KK, sebelum ni lah, PKD, Surveillance ataupun CDC. Lepas ni saya harap dia pergi ke Surveillance lah. Kan, kalau belum ada mungkin kena ada JPN dan kita akan melakukan kepada itu secara tradisional.
Tapi sekarang di JKN Selangor saja saya rasa kita buat dalam bentuk Google Sheet yang mana pihak klinik kesihatan dia boleh terus isi kes-kes AGE dan juga kes berbanding dengan OPD yang dilihat pada hari tersebut dalam Google Sheet. Semua boleh tengok serentak, bukan semua lah, maksudnya pihak PKD, klinik surveillance boleh tengok, kami di JKN pun boleh tengok. Dia tak seperti yang sebelum ni kan, the traditional way, kita hantar return manual ke PKD, PKD hantar ke JKN. Okay. Tabak baru. Bulan 4 hingga 19. Ya, benar. Okey. Ini buku bentuknya yang kita akan lihat lah. Betul ni. Yang lama kan. So ini yang lama lah Ini contoh sama pernah lah. Okey. So ini data-data yang dihantar pada format yang lama. Tahun 2004 pada tahun 2020 graf ini. Okey, ni yang tuan-tuan dan puan di peringkat daerah. Sekarang yang saya cerita tadi, okey. So isi saja di peringkat DK, semua boleh tengok. Kita ambil di peringkat DKN, tu hantar ke plan lah. Tak perlu lagi nak tunggu satu peringkat. Okey. Dia lebih memudahkan orang di bawah terus isi, semua orang boleh lihat. Ini yang baru. Betul. Okay. Mana yang tak isi tu? Oh, iklan ya. Sebaik tak tunjuk gambarnya. Okey, kita lihat di sini ya. Mengikut klinik kesihatan, ada kes AGE, ada juga OPD. Penting OPD itu sebab kita nak tengok beban berapa kehadiran ke klinik pada hari-hari tertentu berbanding dengan kes AGE berbanding dengan kehadiran di sini. Banyak ya. So, kalau yang belum pernah tengok ni maksudnya dia belum pernah buka lagi return AGE yang baru. Semua boleh nampak ke ni? Di peringkat daerah semua boleh tengok benda yang sama ke? I mean, bukanlah yang Kelang punya. Daerah masing-masing. Okey? Daerah mana ni? Tengok yang ni. Tengok yang ni. Kemudian tengok yang ni. Apa beza? Ha? Okey, ini untuk belajar lah kita bukan nak. So please, okay, isi ya. Make sure klinik kesihatan isi. Kalau tak macam mana kita nak interpret data? Kalau macam ni, kan? Aku kena cari cara lah. Okay. Sebab kalau tak kita takkan tahu keadaan AGE. Macam mana kita nak kata daerah kita tidak mempunyai masalah AGE? Kalau kita macam ni. Kalau Kelang boleh lah juga kan? Dia boleh cakap kata, tak banyak tengok tu. Satu kes, dekat KK member banyak sikit. Okay? Berbanding dengan kehadiran OPD. Tetapi kalau bertanding susah untuk kita cakap. Alright? Dan daripada apa yang kita ada, JKN boleh buat ni. Kita ada kes AGE keseluruhan untuk 5 tahun. Okay, yang warna-warni ni. Kita ada alert level dan kita ada action level. So, kita tengok yang data-data sebelum ni, sebab apa? Sebab dia jadi macam ni susah saya nak kata sebab dia tak lengkap. Dia tak ada daerah hantar, ada daerah yang hantar. Tapi untuk 2 tahun kebelakangan ini 2021 dan well below pada level lah. So kalau macam ni kita punya trend kan, apa yang kita nak buat?
Apa kita nak buat? Should we stop hantar return? Tak. So, kita continue monitor. It's surveillance. Nama pun surveillance is an ongoing. Remember? Kan? Biarlah dia macam ni pun untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang. Yang penting kita monitor. Rather than kita stop monitoring, kita tak tahu ada spike of this. Ini mungkinlah bias sebab datanya tak lengkap dan sebagainya. Tapi sekiranya selepas ini, setiap daerah disiplin menghantar utility, we can come up with some meaningful data. Kita lihat tiba-tiba ada pattern yang macam dalam tempoh 1 minggu, tiba-tiba ada spike. Ini kan melebihi. So, there must be something happening. Okay? Selama di mana kita dapat tahu lah kita analisa kan. Tapi kalau kata kita tak hantar data macam ni, ada a few daerah yang tak menghantar data kan, susah kita nak interpret sebenarnya apa yang berlaku ni. Adakah ia satu bias dalam analisa data ataupun dia menggambarkan situasi sebenar. Takkanlah di Selangor untuk tempoh 3 tahun sebenarnya tinggi. Banyak yang tinggi kan. Sebab dan apa action yang diperlukan. So macam tu lah. Boleh share. Okey. Yang ni dashboard ini semua daerah boleh lihat. Okey, ini yang terbaru yang kita cuba buatlah. Kita nak mudahkan semua orang, kita nak so then we ensure the dissemination of data itu lebih bermakna. Okay. Ini untuk 2022. Okay, this is the standard level, action level, well below, which is good lah, kan, bagus. Tetapi sebelum kita kata bagus tu, kita tengok juga kita punya input of data. Ini untuk gaji lah, untuk 5 tahun. Ini gambar ulangan. Kenapa ada putus-putus macam ni? Sebab tak adanya data yang ini. Okey. So saya nak kata trend di Selangor ni dalam keadaan selamat pun agak skeptikal juga. Okey. Banyak yang putus-putus. Okey. Putus-putus di sana. Tapi yang nampak macam okey. Kita tengok sikit Ni maksudnya lepas ni bawa balik untuk penambahbaikan. Okay, Selangor looks good. Selangor looks good. Sabang Benang. Okay lah. Ada lagi ke? Kita dah cukup daerah ni. Oh, 3-3 Kelang, Kelang. Sabang Benang ada 2, betul lah. Sepang satu lagi. Okay. So, mana satu Sepang, mana satu. Okay, belum sebut dah. Okay. So, ini yang kita maksudkan dengan kepentingan menghantar. Okay, kenapa kena hantar return? Sebab kalau tak, apa yang kita dapat daripada trend di peringkat negeri, sama ada dia reflect kepada situasi sebenar ataupun dia bersifat bias. Okey, ini contoh pelaporan Sabah. Dapat penurunan institut AGE sebanyak 15% berbanding pada tahun
2015 berbanding dengan 2014. Dia can tell that. Dia boleh bagi tahu perkara tersebut berlakunya pembunuhan. Okey, tapi kalau kita tak isi, we don't have the data, susah untuk kita buat report yang macam ni. Susah untuk kita buat bulletin dan sebagainya. Okey. Okey, so itu berkenaan dengan pengumpulan data. So harapannya adalah selepas ini daerah-daerah lihat semula dapatkan memang kita dapatkan kerjasama daripada klinik kesihatan masing-masing untuk pelaporan KCD. Then we have to think on how to get data from this. Sebab apa? Maksudnya saya kata tadi lah, sistem surveillance ni dia mesti representatif. Okey. Kalau kes-kes AGE yang dilaporkan, data kita, our graph, hanya mimik kepada data daripada government, klinik kesihatan government, kan? Padahal banyak lagi kes AGE yang pergi ke GP. Senang apa yang tu? Ini bukan nak menang, saya tak boleh. Okey, so maksudnya banyaknya kes AGE yang pergi ke AGE, tetapi yang pergi ke GP, tetapi kita tak capture the data. So macam mana kita nak lihat the burden of AGE di Selangor? So far kita belum lagi kan dapat daripada posta. Padahal realitinya banyak sahaja kehadiran kes-kes tersebut di fasiliti posta. Kan? Lihat untuk penyakit lain tak ada masalah. COVID semua tu semua dah memang GP semua kan. Tetapi untuk AGE ni dia dengan JKN dan juga penyakit. Jadi nanti kita kena lihat semua orang. Okey? Ya. Okey. Untuk tindakan daerah. Untuk tindakan daerah. Okey. Baik. Apabila analisa dilakukan dan kita melihat pada sesuatu tempoh masa berlakunya peningkatan kes. Apa-apa kes tu sebenarnya? Untuk penyakit melebihi action level dan malah melebihi alert level, malah melebihi action level. There must be something to be done. Okay? Sama juga dengan AGE. Sebab itu antara komponen surveillance yang penting adalah interpretation of the data yang kita analyse itu mesti dilakukan secara timely. Kalau data AGE yang kita kumpul dan kita analisa hanya beberapa bulan selepas berlakunya peningkatan, baru kita nampak. Sekarang dah bulan 6, bulan 5, okay? Kita kumpul data, baru hari ini kita buat graf. Okay? Dan kita lihat ada berlaku peningkatan KCD pada bulan. Apa meaningful action by BKD at that time? Mungkin ada, tapi sulit. Betul? Sulit. Tetapi sekiranya berlaku analisa dan juga interpretation of data time. Contoh tempoh seminggu lah yang kita buat mingguan kan, surat pagi, surat etik secara mingguan. Setiap minggu kita lihat trend berlaku peningkatan minggu depan. Dan we have to ask di mana time, place and person tadi telah melibatkan sektor dan sebagainya. Jadi mana yang melakukan banyak kes ini? Boleh melakukan siasatan, siasat future-nya, kenapa berlaku peningkatan? Kan? Kita tak tahu, maybe ada pencemaran air. Kenapa berlaku peningkatan ini? There's so many things yang kita boleh buat dengan that. Jadi kalau analisa dan interpretation of the data yang kita collect dijalankan secara timely. Kalau tak buat secara timely, secara within that period of incubation dan sebagainya, memang data yang ada pada kita tu kita boleh kata mau jadi. Okey. So lakukanlah siasatan, turun ke lapangan, mungkin boleh siasat future dan sebagainya. Kita nak buat KCD bergantung kepada jenis penyakit tersebut lah. Jenis dia punya the final diagnosis, whether it's
infectious ataupun tidak. Mungkin berlaku pencemaran yang saya cakap tadi lah, berlaku pencemaran air, berlakunya wabak. Dia boleh jadi proksi kepada kolera, dia boleh jadi proksi juga kepada typhoid. Bila bercerita tentang typhoid ni, typhoid di Kelantan. Okay. Dia mula dikesan apabila berlaku peningkatan dalam BPD dia. Okay. Dan luckily ataupun orang kata apa, nasib baiklah datanya dia memang dia interpret secara tani. Berlaku peningkatan. Typhoid bukanlah AGE, dia adalah sort of food poisoning juga, kan. Tetapi biasalah dalam sistem surveillance kadang-kadang kita dapat yang sedikit lagi. Kita monitor ini, bukannya kita dapat food poisoning. It's okay. At least ia memberi amaran awal tentang berlaku sesuatu health event yang related to that syndrome ataupun masalah yang kita seperti. Okay. So typhoid di Kelantan akhirnya beratus-ratus kes yang dikesahkan lah. Dia dibuat historical ECG. Okay, so dari segi prevention and control of AGE, kalau nak bercerita tentang AGE sahaja memang tak ada lah program kesihatan awam yang kita namakan seperti dengan AGE, program kawalan AGE. Tak ada. Tetapi ada beberapa program yang kita kata related, yang menjadi proksi kepada permasalahan AGE. Dan program-program ini dijalankan oleh beberapa unit, sama ada di peringkat JKN ataupun peringkat PKD sendiri. Dan sekiranya kita dapat data-data berkenaan dengan AGE ini, banyak sebenarnya improvement yang kita boleh buat terhadap unit-unit ini. Adakah unit mana yang berkaitan? Waterborne. Okay. Kalau di PKD, apa yang related dengan hygiene? Kupas? Kemam? Kemam. Kualiti? Air. Minum kan? Kan? Ini? Podcast. Lagi? Satu lagi? Food. UKM. Kan? UKM. Okay, so ini adalah aktiviti di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri yang mungkin secara tak langsung berkait dengan AGE. Tetapi sekiranya this unit can get input daripada kita, unit surveillance, bahawa tiba-tiba ada kes AGE, kan? Berkaitan dengan, kita buat siasatan berkaitan dengan ada pencemaran air minum. Kan? These are examples of units. These are examples of activities yang berlaku di peringkat lapangan yang boleh mendapat benefit walaupun tak banyak daripada data surveillance. Okay? Unit bakas, tapi jadi dulu. Okay? Melaksanakan projek sanitasi tandas. Kalau siapa yang berada di PKD yang terlibat dengan yang mendapat pendedahan tentang aktiviti-aktiviti bakas. Kan, buat toilet, apa? Yes. I fikirkan untuk kawasan-kawasan orang asli. Saya pernah terlibat lah. Kita bukan buat, tapi kita pernah melihat yang pernah dibuat sebelum ni. Daripada atas bukit, dibuat saluran air bersih lah, daripada air bukit turun ke perkampungan orang asli di Pasir. Dan ini semua aktiviti-aktiviti yang mungkin kita boleh beri input berkenaan dengan jadi kita melakukan surveillance yang betul lah. Kan? Kalau tak, mungkin kalau kata contoh ada satu komuniti dia beri bekalan air bersih, dia tak mungkin. Kemungkinan kes AGE di kalangan masyarakat tersebut meningkat. Kalau kita tak buat surveillance, mungkin so, adalah berlaku peningkatan di situ, kita boleh siasat, tengok, dan perhaps kita boleh arahkan ini untuk
bagi bekalan air bersih ke, bahkan untuk buat tandas dan sebagainya. Okay. Ini contoh kualiti air lah. Laporan kualiti air. Kualiti program kawalan untuk air minum Pulau Kemang Sabak Bernam tahun 2017. Okay. So, nampak equalize. Walaupun tak ada tinggi kan, tak ada pelanggaran dan sebagainya. Tetapi dia adalah a significant etiology kepada AGE. Kalau berlaku pelanggaran, buat sampling air minum di Sabak Bernam, tiba-tiba E. coli ini meningkat. Sepatutnya dalam data dia reflect lah kepada kemungkinan berlaku peningkatan SDG ini di lokaliti tempat air seperti lah. Okay. Same example. So other prevention and control. Okay. So data AGE yang dihantar, yang dianalisa secara timely, it can help negeri yang macam Selangor ni, negeri maju sepatutnya, to improve on access to safe water. Sekiranya belum berlaku lagi. Mungkin ada di tempat-tempat di rural areas, di daerah-daerah yang pedalaman, masih lagi mempunyai masalah access to clean drinking water. Use of improved sanitation standards means mungkin masalah standar dan sebagainya macam tadi lah. Tapi itu di penjara. Tapi susulan daripada kes penjara itu memang dilihat semula dari segi pengurusan sistem tandas fungsi yang berada di penjara tersebut. Okay, tapi itu bukan data dia, data ASL. Ini sebab berlaku wabak baru dilihat semula. Tapi itu adalah antara keperluan-keperluan yang kita tak tahu sekiranya tak berlaku sesuatu peningkatan. Okay. Hand washing as habit. Okay. Banyak lagi kalau kita tengok dokumen daripada WHO tu untuk AGE eksklusif, termasuk juga eksklusif breastfeeding for first 6 months. Okay, improve on personal hygiene and also of course health education. Dan other pharmaceutical approach, vaccination. Okay, so cumanya di Malaysia rota viral vaccination bukan yang compulsory lah. Saya tak pasti di peringkat pediatrics macam mana. Tetapi kalau kita bersembang dengan pediatrician, memang mereka advice lah untuk rotavirus vaccination. Okay. Ayolah untuk anak-anak. Okay. Kemudian, is there any roles of probiotics? Ini disebut dalam dokumen WHO, probiotics supplement. Okay, dalam preventing antibiotic associated diarrhea. Okay. Dan juga lactose free formula untuk yang SAGE related dengan lactose ataupun susu lah. So the conclusion is okay. So please, okay, untuk surveillance AGE, it must be a systematic collection of AGE at both district dan juga di peringkat. Sebab tu kita cuba buatlah secara timely. Daripada KK terus PKD boleh tengok, terus JKN boleh tengok, dan terus kita boleh analisa dan juga interpret data. Whether it's ada peningkatan atau tidak yang memerlukan public health, yang memerlukan urgent public health. Okay? Timeliness. Analisa should be done at both. Kita dah buat, kita dah tolong. Maksudnya data-data yang KK isi itu, kalau total dan perempuan pergi ke dashboard itu memang kita tengok trend. Tetapi kita tak tahu di peringkat JKN, kita tak tahu di mana sebenarnya berlaku peningkatan. So, itu adalah responsibility untuk daerah lihat. Okay? So, for each search of cases, mesti tanya time, place, and place. Dengan biarkan data itu tergantung. Fine, meningkat case, fine, dan so dia menjadi satu yang tidak berguna lah. Dan dissemination and sharing of data. Data AGE sangat berguna untuk kita dapatkan kerjasama bukan saja unit-unit Bakas, Kemang, PKN tadi itu, tapi agensi-agensi lain yang terlibat dalam urusan
sanitasi lah, kan? PBT, air selangor, in the water, mungkin ada kebocoran apa? Perubahan di mana-mana. Kalau tuan-tuan dan puan biasa baca cerita berkenaan dengan permulaan epidemiologi, kan? Ilmu epidemiologi. John Snow yang disebut sebagai bapa epidemiologi lah. Kisah dia tu bermula dengan kolera, di mana ramainya orang dapat kolera lah. Saya tak pasti masa tu dah ada diagnosis kolera. Tapi dia virus ADD kolera. Dan asas epidemiologi yang diaplikasikan tu akhirnya membawa kepada dia menjumpai punca berlakunya dissemination atau transmission of contaminated water. Masih ada lagi tempat itu di London, macam mana lah tempat tu lah. Okey, dia punya pipe air. Itu pada waktu itu. Jadi pada waktu ni tak satu berlaku, kan? Tetapi sekiranya kita tak ada satu collection of data, tak ada penyiasatan yang kita lakukan, dengan jenuh, dan mungkin dia berlaku pada waktu-waktu. So inilah AGD. Okey. Kita ada World Toilet Day, main bulan 19 November. So nanti 19 November kita sambunglah hari Toilet Day, hari tandas. Kita ada World Water Day, March 22 lepas. Ini ORS, World ORS. Semua benda yang event pun dia buat World. Atau hari ni mungkin ada something tu. Ada ke? Mesti ada kan, kalau kita google kan hari ni ada World Day for what. Okay. So mungkin impak dia kecil. ADE kan ADE dia jadi satu hari 2 hari baik lah. Tetapi dia boleh memberi kesan yang besar sekiranya punca kepada ADE itu kita tak tahu. Dan macam mana kita nak tahu? Again daripada data sendiri. So saya haraplah selepas ini mana-mana daerah yang ada lumpur-lumpur tu kan, yang kurang lengkap itu, kalau boleh balik di on that. So and then jangan lupa interpret different daerah. Okay. Kalau untuk tengok trend secara keseluruhan, boleh tengok dekat kita punya dashboard lah. Aksesnya memang semua PJD boleh tengok. Okay. Tetapi on more detail on where, siapa yang involved, tempoh masa dia berapa lama, apa jenis penyakit yang menyebabkan tiba-tiba tinggi di daerah tersebut, tuan-tuan dan puan yang kena. Okay? Any question?